Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua calon tingkatan 5 calon SPM untuk kohort 2020. Slot ini cikgu ingin berbincang teknik menjawab untuk soalan matematik SPM bagi tahun 2020. Okey, so kita mula. Cikgu cuba bincang dalam masa 1 jam 30 minit dan berharap perbincangan ini boleh membantu calon-calon semua untuk menjawab dengan sebaik yang mungkin dalam kertas matematik, terutamanya kertas 2 yang akan dilangsungkan pada 1 Mac nanti. Saya Cikgu Lau dari SMK Bukit Asih. Video ini khas untuk murid-murid ataupun calon-calon SMK Bukit Asih. Dan kalau kita tengok gambar di sini, bolehkah awak nampak gambar ini? Boleh kan? So, apa yang anda nampak di dalam gambar ini? Apa yang awak nampak? Okey, so cikgu percaya awak boleh nampak arnab itu perkara biasa. Okey, tetapi kalau kita tengok dari satu sudut lagi, kita boleh nampak itik yang terbaring. Jadi sebenarnya cikgu di sini slide ataupun PowerPoint yang cikgu buat ini ada banyak animation, tetapi oleh sebab Google Meet ini kalau kita guna banyak animation, dia tidak berjalan, dia tidak boleh ditunjukkan nanti slide atau PowerPoint itu tidak dapat kita tayangkan. Jadi cikgu cuba kita tidak mahu semua animasi itulah. Okey. Kemudian untuk gambar ini pula, kita boleh nampak seorang perempuan muda yang sedang berbaling muka. Ini saya percaya memang semua boleh nampak. Kemudian satu lagi ialah lelaki tua yang bermisai lebak, hidung besar sedang tidur. Okey, ada dua kan? Boleh nampak dua perkara. Kemudian sebenarnya gambar ini di belakang dia itu ada kuda belang, ada singa di dalam dia. Jadi sebenarnya cikgu ingin membawa kepada anda ialah kebat ini memerlukan pemikiran dari berbagai sudut. Kebat memerlukan pemahaman, penumbuhan dan juga pengetahuan. So SPM memerlukan kamu wajib akur atau memenuhi skema. Maksud cikgu di sini, selalu kita tengok, kebat itu memang penting dan kebat itu perlu pemikiran dari berbagai sudut seperti gambar-gambar tadi. Dan dia juga perlu pemahaman yang tinggi, perlu kita menumbuh perhatian, perlu kita ada ilmu pengetahuan yang cukup. Tetapi sebenarnya dalam peperiksaan SPM, satu lagi faktor yang penting ialah skema. Jadi banyak perkara kita perlu tahu supaya supaya kita akur kepada skema. Kadang-kadang kita pandai, pelajar yang budak-budak pandai, tapi dia tidak dapat A+. Kerana dia tidak memenuhi kehendak skema. Jadi skema itu penting. So itu yang cikgu ingin bincangkan, kongsikan di sini kepada semua. Okey, jadi berikut ini adalah peraturan pemakahan matematik untuk SPM tahun 2019. Awak 2020 kan? Okey, jawapan akhir. Jawapan akhir satu mesti dalam bentuk terringkas. Nombor 1, 3 bahagi negatif 2 tidak sama dengan negatif 3/2. Yang sebelah kanan itu betul. Sebelah kiri itu salah. Kita tak boleh tulis negatif di bawah pecahan. Cikgu pernah cakap. Nombor 2 ialah 3 bahagi 1 tidak sama dengan 3. Kalau 3 bahagi 1 sebagai jawapan akhir, salah. Kita kena tulis 3. Kemudian nombor 3, 2 bahagi 4 tidak sama dengan 1 bahagi 2. Maksudnya kita perlu ringkaskan, permudahkan. Yang sebelah kanan itu baru betul. Kemudian yang keempat, 10 3/4 sama dengan 43/4. Maksudnya pecahan wajar, pecahan tak wajar, dua-dua boleh terima dalam jawapan akhir. Nombor 1, 2, 3 itu kita hanya terima jawapan sebelah kanan.
Okey, kemudian yang nombor 2, betul kepada 2 tempat perpuluhan atau 4 angka bererti. Maksud dia di sini, jawapan akhir kita boleh tulis, kalau dia punya jawapan 21 1/3, kita boleh tulisnya sebagai 21.33, 2 tempat perpuluhan. Atau 4 angka bererti. Tapi di sini ialah tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan. Itulah selalu cikgu kata jawapan akhir dalam 2 tempat perpuluhan, itu sebab dia. Kalau anda tulis 21 1/3 kepada 21.3, itu adalah salah. Sepatutnya 3, 3, 3, 3, 3, tak terhingga. So, satu tempat perpuluhan, kalau satu tempat perpuluhan itu maksudnya 0.3, 3/10, bukan 1/3 lagi. So, itu lain maksud sudah. Kalau 4 angka bererti 213.19, kita tulis sebagai 213.2, betul. Tetapi kalau kita tulis 213.19 kepada 213, itu salah. Dia tidak sama. Sudah tidak sama. Ingat kalau nak tulis angka bererti sekurang-kurang 4. 4. Kemudian nombor 3, jawapan dalam tarjah dan minit. Okey, so kita boleh tulis sudut ataupun tarjah itu kepada satu tempat perpuluhan, 21.67 tarjah sama dengan 21.7 tarjah. Kemudian nombor 2, 21 tarjah 30 minit, 32.4 saat. Janganlah tulis begitu panjang, kita tulis yang terhampir ialah 21 tarjah 31 minit. Kita tengok yang belakang ini, yang saat ini kalau lebih 30, kita tambah 1 ke depan. 32 sudah lebih 30, so sebab 1 saat, 1 minit 60 saat kan. So lebih separuh kita tambah 1. So 21 darjah 31 minit. Ini minit yang terhampir. So semua ini akan diambil kira dalam jawapan akhir. Ini memang peraturan dia dalam pemakaian SPM sebenar. Okey, seterusnya cikgu akan bincangkan kertas 2 bahagian A dulu. Bahagian ini ada 11 soalan, 52 markah. Okey, soalan 1. Okey, ini soalan tahun 2019. Jadi anda boleh buka modul awal tahun yang berwarna kelabu muda. Bukan kelabu muda, coklat muda macam itu kulit dia, dan yang agak tebal itu kan, dalam itu ada semua tajuk-tajuk kertas 2 dan ikut topik kan. Itu ada tahun 2019 punya soalan SPM. Awak boleh buka. Okey. Soalan ini bahagian A minta kita nyatakan hubungan. So ingat ke belakang tahun ini kalau keluar set memang suruh anda nyatakan hubungan. Bukan lagi minta calon buat lorekan, sebab lorekan itu aras rendah. So ini dikira aras tinggi sikit lah, mungkin hebat lah, sebab itulah dia suruh kita nyatakan hubungan W dengan X. Okey, so jawapan dia kita boleh tulis W bersilang X untuk kawasan pelorek itu, ataupun X bersilang W, ataupun X subset W. Subset maksudnya dalam, X dalam W. Kalau kita tengok raja memang X ini dalam W kan. Okey, kawasan pelorek dia. Ini satu markah. P maksudnya markah pengetahuan. Okey, B anda diberikan set P, set Q dan set R. So, cikgu tidak baca soalan untuk mengelakkan kita buang masa. You boleh baca soalan daripada modul anda yang cikgu sebut tadi, dan kita boleh tahulah bagaimana markah diberi ya. Dan kita dapati di sini ada 3 set P, Q dan R. P ialah nombor-nombor gandaan 4. Gandaan 4 maksudnya sifil 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Set Q ialah faktor bagi 3. Faktor bagi 3 maksudnya apa nombor darab apa boleh dapat 3. 2 sahaja iaitu 1 dan 3. 1 darab 3, 3. 3 darab 1 pun 3. So 1 dengan 3. 1 dengan 3 dengan gandaan 4 langsung tidak ada unsur yang sama kan. So PQ itu adalah 2 set yang berasingan. Kemudian kita tengok R. R ini adalah faktor bagi 6. Faktor bagi 6, 1 darab 6, 2 darab 3. So, 1, 2, 3, 6. 1 dan 3
yang ada dalam set R juga ada dalam set Q. Betul? Okey, jadi maksudnya Q dengan R nanti ada persilangan. Ada persilangan. Okey. Kemudian bagaimana kita nak lukiskan gambar raja dia? Okey, ini jawapan dia. Kalau kita tengok set P memang sendiri satulah. Tak semesti di kanan, di kiri pun boleh. Tapi asalkan P itu dia sendiri satu set. Kemudian Q di dalam R. Sebab Q ialah 1, 3 kan? R ialah 1, 2, 3, 6. So 1, 3 ada dalam 1, 2, 3, 6. Jadi Q dalam R. So dia ada 3 set. Okey, so syarat dia mesti kena ada 3 set. Okey, nota kita terima separan bentuk PQR. Maksudnya asalkan bentuk dia tertutup, segitiga boleh, bulatan boleh, segi empat boleh, semua boleh. Asalkan bentuk tertutup. Kemudian yang kedua, separan 2 set yang betul. Kalau kita ada 2 set itu betul dilukis, kita boleh diberi 1 markah. Tetapi syarat dia mesti kita ada lukis 3 set. Contohnya, saya lukis P ini bersilang dengan R. So P bersilang R salah, tetapi Q dalam R betul kan? Itu kita boleh dapat 1 markah. Kemudian nombor 3, kita tidak terima jawapan tanpa label. Kalau pelajar buat betul lukisan tetapi tidak beri label PQR, salah. Sebab kita tidak tahu mana satu adalah set P, mana satu set Q, mana satu set R. Okey, kemudian ini 2 markah. K2. K maksudnya markah untuk kemahiran. Okey, ini contoh-contoh case. Case yang pertama ini sebelah kiri atas ini. Kita layak dapat 1 markah kerana P bersilang R sudah salah. Okey, kemudian yang bawah ini, yang sebelah kanan ini, atas ini kita juga hanya layak dapat 1 markah kerana set P dengan set R berasingan. Padahal set Q kena di dalam R kan, tapi dia di luar. So itu salah. So dapat 1 markah. Kemudian yang ketiga, QR di dalam P. Ini memang salah, 0 markah. Dan kalau 3 set PQR itu bersilang satu sama lain, salah juga, K0. Ini contoh case yang salah. Ini memang semua case-case ini ambil daripada jawapan calon tahun lepas. Bukan kata jawapan calon lah, maksudnya ada ramai mungkin akan buat macam inilah. Okey. Kemudian soalan nombor 2 ini ialah soalan persamaan kuadratik. Razia membeli 2S tolak 17 buah kamus dengan harga 12S ringgit setiap satu. Dia membayar RM4,104 untuk kesemua kamus itu. Hitung bilangan kamus yang dia beli. Okey, so mula-mula markah pertama ialah hasil darab 2X tolak 17 ini ialah bilangan kamus yang dia beli. Kemudian darab dengan 12X, 1 buah kamus 12X ringgit. So hasil darab dan jumlahnya RM4,104 atau setara. Markah pertama P1. Jadi markah pertama pengetahuan dia nak menguji adakah you boleh faham hasil darab 2 kurungan ini. Kemudian kalau anda kata 2 kurungan ini saya terbalik, 12S di depan, 2S tolak 17 di belakang, boleh, tak ada masalah. Kemudian kita kembangkan, kita boleh dapat 2X kuasa 2 tolak 17X tolak 342 sama dengan sifar. Mungkin anda tanya, 2X tolak 12X sepatutnya 24X kuasa 2, tetapi kenapa 2? Sebab langkah ini telah pun dipermudahkan. Sudah dipermudah. Cikgu bagi jawapan yang telah dipermudahkan. Dan ini dalam bentuk ARM. So, K1. Kemudian kita buat pemfaktoran S tolak 18. 2S tambah 19 sama dengan 0. K1. Dan jawapan kenapa bukan S18. Ramai calon akan tulis X sama dengan 18. Okey, itu sudah tidak betul. Kenapa? Kerana kalau anda baca soalan, soalan minta anda cari bilangan kamus. Bilangan kamus. Jadi kalau daripada pemfaktoran di sini X sama dengan 18 kan. Jadi kita perlu ganti X sama dengan 18 ke dalam 2X tolak 17. Sebab 2X tolak 17 ialah bilangan kamus. So kita 2 darab 18, 36 tolak 17 ialah 19. Maksudnya Razia membeli 19 buah
19 buah kamus. Kemudian ini sebagai N1. N1 maksudnya jawapan akhir. Jawapan akhir. Dan kita terima tambah sama dengan kosong. Maksudnya kalau calon tidak tulis sama dengan kosong, masih boleh terima. Tetapi tidak digalakkan sebab maksudnya anda tidak faham konsep sebenarnya. Kemudian case-case dia, kita ada beberapa case di sini. Okey, pelajar, contohnya case 1, pelajar ini terus tulis 24S kuasa 2 tolak 204S tolak 4104 sama dengan sifar. Ini dapat K1, tapi P0 dia tak dapat. Kenapa P0? Markah pertama itu hasil darab dia tak tunjukkan, itu dia tak dapat markah. Tapi dia dapat markah yang telah dia buat dalam bentuk am. Lepas itu pemfaktoran betul, nilai akhir betul. So dia boleh layak dapat 3 daripada 4 markah. Untuk case 2 juga, langkah pertama hasil darab iaitu 2S tolak 17 darab 2S sama dengan 4104, itu dia tak tulis. So markah pertama tak ada. Tapi markah kedua dia ada bentuk am. Tetapi kenapa markah ketiga dia tidak diberi walaupun jawapan akhir betul? Kerana kita tidak terima dalam kurungan itu ada perpuluhan. Awak kena tulis 2X tambah 19 tetapi bukan X tambah 9.5. 9.5 maksudnya dalam pecahan ialah 19/2. Itu kita tak terima. Ingat, ini pemfaktoran. Kemudian markah yang ketiga, case yang ketiga, markah pertama dia ada dapat, markah kedua K1 dia dapat, walaupun dia letak negatif di depan, mungkin dia pindah kiri ke kanan, so dia ada negatif. Kalau ada negatif di depan X kuasa 2, boleh. Dia akan jadi negatif 24S kuasa 2 tambah 204. Tadi tolak 204 kan, sekarang tambah 204S tolak 4104 itu menjadi tambah 4104 sama dengan kosong. Ini betul. Tetapi risiko dia ialah apabila pelajar ini dia menulis negatif di depan S kuasa 2, lepas itu dia buat pemfaktoran. Dalam pemfaktoran tidak ada menunjukkan negatif ini lagi. Kalau kita tengok S darab 2S, 2S kuasa 2 kan, mana ada negatif kan? Jadi negatif bagaimana? Sebenarnya maksud calon ini ialah dia sudah auto tukar balik ke positif, tapi tak boleh jadi pemfaktoran ini bukan daripada yang ada negatif. Jadi dia tidak diberi markah. Jadi ini sangat bahaya. Jadi yang paling selamat ialah kalau ada kuasa 2 di depan negatif, kita tukar dulu kepada positif. Supaya kita boleh elakkan perkara seperti ini ya. Okey, soalan 3. Ini adalah soalan persamaan linear lah. So di sini dia kata penyelesaian menggunakan kaedah matriks tidak dibenarkan untuk soalan ini ya. So Zul dan dua rakannya pergi ke sebuah restoran untuk sarapan pagi. Zul membayar RM11 untuk semangkuk mi dan sekelas jus oren. Roy membayar harga 3 mangkuk mi dan Vasu membayar 2 kelas jus oren. Perbezaan harga di antara 3 mangkuk mi dan 2 kelas jus oren ialah RM7. Harga semangkuk mi adalah lebih tinggi daripada harga sekelas jus oren. Hitung harga dalam RM semangkuk mi dan sekelas jus oren. 6 markah untuk soalan bersama linear ni. Kalau salah, sayang. Okey, penyelesaian dia. Tadi Zul dia pergi ke restoran makan sarapan kan. So, 1 semangkuk mi dengan sekelas jus oren RM11. Jadi, X tambah Y sama dengan 11. Anda sepatutnya kena katakan dululah X ialah harga semangkuk mi, Y ialah harga sekelas jus oren. Kemudian beza harga. Ada seorang tadi dia beli 3 mangkuk mi, seorang lagi Vasu dia beli 2 kelas jus oren, dan beza dia RM7. So 3X tolak 2Y sama dengan 7. Ini sudah 2 markah P1, P1. Tengok banyak markah di sini untuk membina persamaan linear. Kemudian kita gunakan mana-mana. Di sini dia gunakan persamaan pertama darab 3. Darab 3 menjadi 3S tambah 3Y sama dengan 33. Ataupun dia darab 2. Mana-mana satulah. So ini K1.
Daripada persamaan 1 dan persamaan 2 dan persamaan 3 ini, sebenarnya cikgu di sini tak tunjukkan lah, dia guna operasi tolak. Iaitu 3S tolak 3S, X hapus kan. So, negatif 2Y tolak 3Y, negatif 5Y sama dengan 7 tolak 33, 26, negatif 26. So, kita dapat Y, 5Y sama dengan 26, ini maka yang keempat. Ataupun dapat 5S sama dengan 29, itu terpulang kepada mana satu pemboleh ubah yang awak hapuskan. Ini ialah kaedah penghapusan. Dan akhirnya kita dapat X itu RM5.80, Y itu RM5.20. Maka ini bermaksud semangkuk mi RM5.80, sekelas jus oren RM5.20. So, tahun lepas soalan ini jawapan dia dalam perpuluhan. Okey, 6 maka semuanya. Tapi dia tidak susah. Jadi kepada pelajar yang sangat-sangat lemah persamaan linear, jangan putus asa. Andai kata awak tidak boleh tulis persamaan linear dengan betul, iaitu S tambah Y sama dengan 11, itu tak dapat. 3S tolak 2Y sama dengan 7 pun tak dapat. 6 maka ini kita cuba cari satu maka, iaitu tulislah mana-mana dua persamaan linear. Contohnya awak tulis X tolak Y sama dengan 5 ke? 2X tambah 3Y sama dengan 10 ke? Tulis mana-mana dua persamaan linear. Mesti tulis dua dan anda akan diberi satu maka. Maksudnya kerana awak ada usaha untuk mencari ataupun ada usaha untuk menuliskan persamaan linear. So, anda layak dapat satu daripada 6 maka ini. Kita cuba. Kemudian ini adalah kaedah penggantian, cikgu tak nak bincang lah. Okey, so dia sama dengan langkah tadi, hanya langkah ketiga saja yang saya kotakkan dengan warna biru, warna kuning itu yang ada beza, tapi jawapan yang lain semua sama. So, kita skip. So, kita ada beberapa case yang boleh kita tengok di sini. Case yang pertama, kalau calon tulis RM11 sama dengan 1 mi tambah 1 orange juice, RM22 sama dengan 2 mi tambah 2 orange juice, kita tidak akan dapat apa-apa maka. Walaupun cikgu kata tadi, asalkan kita tulis, kita dapat satu sekurang-kurang walaupun salah kan. Tapi calon ini tidak dapat kerana kita tidak tunjuk pemboleh ubah. Kita tak boleh guna perkataan mi ke, orange juice ke, tak boleh. Kita mesti guna pemboleh ubah. Iaitu SY ke, PQ ke, MN ke, AB ke, mesti pemboleh ubah. Ingat tak? Case 2, dia hanya tulis satu saja persamaan linear. Sepatutnya ada dua kan? Walaupun dia tak tahu, tapi dia tulis satu. Tidak layak dapat satu maka. So, 2-2-0 lah. Dia mesti tulis dua. Case yang ketiga, dia salah satu. Dia ada satu, dia salah. Okey, iaitu S tolak Y. Sepatutnya S tambah Y kan? Sama dengan 11 kan? So, ini dia tak dapat maka. Tapi persamaan yang kedua, salah juga. 3S sepatutnya tolak 2Y. Tapi dia tulis tambah 2Y sama dengan 7. Salah juga. Tapi dua-dua salah. Tetapi dia ada cuba tuliskan. So, dia dapat maka satu. Maka percubaan satu. Okey. Kemudian case yang keempat, dia buat 3S sama dengan 2Y tambah 7, ini satu maka, iaitu dia terus pindah tolak 2Y ke kanan, tak ada masalah, boleh. Kemudian yang ini dia tulis sepatutnya S tambah Y sama dengan 11 kan, tapi dia tulis Y sama dengan 11 tolak S, maksudnya dia sudah tulis Y dalam sebutan S untuk kaedah penggantian itu, so dia terus dapat maka kedua dan maka ketiga. Okey. Okey, soalan 4, setahun lepas minta kita tandakan sudut di antara dinding dengan pintu. Ramai pelajar buat salah. Dia buat di sini. Ramai buat di sini. Yang cikgu tunjuk cursor ni ya, salah. Dinding ini, pintu ini. So, sudut antara dia ini ya, satu maka. Tandakan, maksudnya tanda macam ini. Tidak perlu tulis sudut delta. Tidak perlu. Kalau you tulis, nanti bahagian B awak akan salah. Sebab bahagian B dia lain. Bahagian B ialah dia nak cari sudut, apa dia tadi ya, soalan dia sudut bukaan pintu. Sudut bukaan pintu, ini yang cikgu buat merah ini sudut dia lah. Atas boleh, bawah pun boleh. Okey, so kerana di sini dua sisi ini sama sebab pintu dengan bukaan pintu itu mesti sama panjang dua sisi kan. 1.2 itu you bahagi separuh 0.6 dan panjang ini 1 meter lah. So 6, 8, 10 kan.
0.6, 0.8, 1.0. So salah satu sisi tengah-tengah itu 0.8. Jadi kita boleh guna sin, boleh guna cos, boleh guna tangent. Mana-mana satu. Oh, mana-mana satu. Okey. Jadi apabila kita dapat sudut kemudian sisi yang berkaitan dengan betul, kita dapat markah 1. Lepas itu kita juga boleh gunakan rumus ini ya. Rumus ini awak tidak pernah jumpa dalam matematik. Rumus ini adalah rumus daripada matematik tambahan. Jadi kepada pelajar 5 sains, sekiranya anda menggunakan rumus daripada matematik tambahan untuk menjawab matematik, boleh. Boleh. Tetapi kalau anda guna rumus daripada matematik untuk jawab matematik tambahan, tidak boleh. Nah, itu dia. So akhirnya jawapan ialah 73.7 hingga 73.8 darjah. Dalam itu semua terima lah, maksudnya julat itu kerana masalah kalkulator dan minit dia lah. Okey, sebenarnya ini adalah sebab tadi kita potong separuh. Sepatutnya awak dapat 36.9. Tapi awak kena ingat ini sudut dia adalah 2 kali ya. So you kena taraf 2. Jawapan ialah 73.8. So jawapan akhir 2 markah. Okey, sambung. Soalan 5. Ini adalah soalan matriks. Dia kata sebuah kilang perabot mengedarkan kerusi plastik dan kerusi kayu kepada pembekal A dan pembekal B. Pembekal A menerima 4 kontena kerusi plastik dan 3 kontena kerusi kayu dengan jumlah 290 kerusi. Pembekal B menerima 5 kontena kerusi plastik dan 7 kontena kerusi kayu dengan jumlah 460 kerusi. Okey, menggunakan kaedah matriks. Terus dia kata menggunakan kaedah matriks, cari bilangan kerusi plastik dan bilangan kerusi kayu dalam setiap kontena, 5 markah. Jadi ya, kalau tahun lepas awak boleh jawab bersama linear tadi 6 markah, jawab matriks ini 5 markah, sudah 11 markah. Markah yang besar. Okey, so penyelesaian dia. Okey, persamaan yang pertama ini ada yang sudah saya tutup sebab dia tidak boleh animasi ya. Okey, 4x tambah 3y sama dengan 290. Ini untuk tadi apa itu kilang bukan pembekal A 4 kontena, 3 kontena. So untuk kerusi kayu, kerusi plastik so 290. Satu lagi 5x tambah 7y sama dengan 460. Ini tertutup dan kita tulis dalam matriks 4, 3, 5, 7, x, y sama dengan 290, 460. Ini satu markah di sini. Okey. Lepas itu memang ada bahagian sudah tutup. Sebenarnya kalau tak silap saya buang ini dulu. Sebenarnya kalau di sini ya, 2 persamaan ini salah satu betul dapat markah pertama. Lepas itu kita boleh dapat markah yang kedua untuk persamaan matriks. Lepas itu kita selesai selesai matriks ini pun dapat 1 markah kalau tak silap. Ini ada di belakang 1 markah. Jadi anda boleh tengok nantilah markah untuk awak selesai ini matriks songsan 1 bahagi 4 darab 7 tolak 3 darab 5. Matriks 7, negatif 3, negatif 5, 4, darab 290, 460. Ini 1 markah lagi. So, markah sudah 3. Jawapan akhir satu-satu iaitu S50, Y30. So, selalu calon lupa tulis 290 dan 460 di belakang ini. Dia lupa ikut. Jadi, tidak boleh awak mesti ikut di belakang. So, nota di sini, kita terima separan 2 simbol yang berbeza bagi bilangan kerusi plastik dan bilangan kerusi kayu. Maksudnya kita boleh guna SY ke, guna plastik untuk P, kayu untuk K ke, boleh. Asalkan 2 simbol berlainan. Kemudian kalau kita buat matriks SY sama dengan matriks 50-30 sebagai jawapan akhir, kita hanya layak dapat 1 markah N. Sepatutnya ada 2 kan. Itulah cikgu kata setiap kali setelah kita selesai, kita mesti keluarkan jawapan SY. Jangan lupa. Kemudian kita tidak terima penyelesaian selain kaedah matriks. Maksudnya kalau kita guna kaedah penghapusan, kaedah penggantian, kita tidak boleh terima. Mesti guna matriks. Itu syarat dia. Ini antara kes-kes dia. Ada banyak kes juga di sini. Cikgu bincangkan beberapa.
Yang lebih menarik di sini ialah ini case 1. Kalau dia sebelah kanan 290 460 ini dia tak buat kurungan. Sepatutnya matris ada kurungan kan? So tiada markah. Okey. Kemudian yang seterusnya kenapa masih kosong kerana dia tak ikut 290 460 di belakang. So tak ada markah. So, jawapan pun tak ada walaupun jawapan betul. Kemudian kalau case 2 dia bukan tulis dalam persamaan linear. Dia tulis dalam bentuk macam jadual. Ini tak boleh terima, tidak boleh terima. Okey. Kemudian case 3, markah pertama betul sebab dia boleh tulis persamaan linear, tetapi markah kedua itu sudah kosong. Kenapa? Kerana dia salah isi matriks. Sepatutnya 4 3 5 7. Dia kata 3 4 5 7 5. Dia terbalik sudah. So ini memang salah lah. Okey. Kemudian case 4, kenapa salah case 4? Dalam persamaan kita guna pemboleh ubah X, Y. Tetapi dalam matriks kita guna AB. Jawapan akhir AB. Tak boleh. Kalau awak SY, mesti semua SY. Kalau AB, semua AB. Ingat tak? Okey. Soalan 6A, ini jawapan dia memang tetap sudah. Bukan pernyataan, satu markah. Kalau tulis pernyataan memang tak ada markah. B1 tahun lepas memang senang. Implikasi 1, implikasi 2. So B, implikasi 1, jika matriks ABCD tidak mempunyai songsang, maka A ditolak BC sama sifar, satu markah. Ini memang tidak ada kemuskilan. Jika A ditolak BC sama dengan sifar, maka matriks ABCD tidak mempunyai songsang. Ini implikasi yang kedua. So satu lagi markah. Kemudian untuk bahagian C, tahun lepas kita diminta buat kesimpulan secara arohan ataupun induksi. Jadi mungkin tahun ini kita boleh fokus kepada kesimpulan secara deduksi, iaitu anda diberi satu rumus, anda diberikan nilai dalam pemboleh ubah rumus itu, kemudian ganti terus dapat jawapan. Ini tahun lepas sudah. So tahun lepas tidak ada premis 1, premis 2 kesimpulan itu kan. So mungkin tahun ini ada. So adik-adik cuba ulang kajilah bahagian itu. So jawapan dia di sini ialah 5n kuasa 3 tolak 2 koma n sama dengan 1 2 3 4 koma dot dot dot. So, kalau kita hanya buat 2 dot di belakang salah. Kalau buat 3 dot betul. 4 dot boleh terima, 5 dot pun boleh terima, tetapi kita tidak terima 2 dot sahaja. So ini K2. K2. Kalau kita hanya betul yang depan, belakang kita tak tulis ataupun salah, kita layak dapat satu markah. Okey, soalan 7 tahun lepas memang soalan yang membunuh kerana majoriti ataupun ramai pelajar tidak boleh jawab soalan ini sebab dia tak faham. Okey, sebenarnya dia main koordinat, Cikgu harap awak tahulah nanti you boleh potong di sini untuk segi 3 bersudut dekat dan sebagainya. Okey, jadi cikgu hanya bincang jawapan. So di sini sebenarnya koordinat Q ialah 48. Koordinat T ialah 14, 8. Kerana 4 hingga 14 di sini, Q hingga T sisi ini 10 unit. Kerana QS pun 10 unit. 6, 8, 10 tadi kan. Kalau you ada baca soalan. Jadi kalau anda ada buat 48 atau titik 14, 8, salah satu betul, satu markah. Lepas itu markah kedua ialah kita cari kecerunan. Kecerunan apa? Kecerunan ST ST. Kita dapat kecerunan 1/2, satu markah. Lepas itu kita ganti kecerunan 1/2, kita ganti titik P, negatif 4, 5 ke dalam persamaan Y sama dengan MS tanpa C. Kita cari C itu 1. C itu 7. So kita dapat markah yang ketiga. Asalkan kita ganti ini betul, memang dapat K1. Okey, kemudian persamaan akhir ialah Y sama dengan 1/2X tambah 7. Maka akhir. So soalan tahun ini, soalan tahun lepas untuk garis lurus walaupun nampak macam susah, tetapi dia markah tidak besar. Itu you kena ingat. Soalan susah, dia tidak bagi markah besar. Kalau markah besar 6 markah, calon akan rugi teruk. Jadi dia bagi persamaan linear dengan matriks itu banyak markah tadi kan. Jadi kalau ini calon atau pelajar tak boleh, pun tidak banyak markah. Tapi awak ingat soalan ini selalu main dengan koordinat 1, yang kedua mesti kena tahu cari kecerunan, yang ketiga cari
pintasan Y, iaitu Y sama dengan MS tambah C, dan yang akhir sekali kita boleh cari persamaan. Kadang-kadang suruh cari pintasan S, iaitu apabila Y sama dengan kosong. Okey, kemudian kes-kes di sini cikgu pun boleh bincang beberapa. Okey, sekejap. Okey, ini tidak ganggu, is okay. Okey, yang pertama, pelajar ini menunjukkan keturunan. Kenapa dia boleh dapat 2 markah? Kerana dia telah menunjukkan koordinat 14,8. Dan sebab dia tidak tunjukkan 14,8, tapi dia ganti dalam rumus, kita boleh tahu ini ialah 14,8 punya titik lah. Jadi dia layak dapat markah pertama, kemudian keturunan markah kedua. Dan yang kedua ini, dia masih menunjukkan 48. So, 48 ada dalam koordinat kita, dapat 1 markah. Tapi keturunan dia salah, so tak ada markah kedua lah. Dan yang ketiga, 8, 10 memang salah. Kita tak ada koordinat 10, 8. Kemudian, kes yang keempat ini, kita tak tunjukkan keturunan M. Tapi kita tulis keturunan di sini, ganti di sini 5 sama dengan 3/2 negatif 4 tambah C. Tak boleh ya. Kalau kita tidak tunjukkan keturunan, kita terus ganti macam ini, tak boleh. Tak boleh ya. Walaupun titik negatif 4, 5 itu betul. Tapi keturunan 3/2 datang dari mana, you tak tunjukkan. Okey. Kemudian pelajar ini sama dengan kes atas, tapi pelajar ini dapat 1 markah. You tengok betul-betul. Kalau tadi dia tak tunjuk keturunan, sekarang dia tunjuk keturunan. Dia tulis keturunan sama dengan 3/2. Mungkin pelajar ini dia tulis cincai-cincai lah. Keturunan M sama dengan 3/2. Memang salah kan? Sepatutnya 1/2 kan? Tapi dia tulis, kemudian dia ganti 3/2 yang salah ini ke dalam persamaan. Walaupun persamaan yang dia ganti ini sepatutnya salah kan? Sepatutnya keturunan 1/2, tapi dia ganti 3/2. Calon ini layak dapat 1 markah. Itu beza dia. Jadi perlu kita tahu bagaimana peraturan buat pemarkahan, ada kelebihan dia. Kemudian calon yang seterusnya buat 5 sama dengan 1/2 negatif 4 tambah C. Calon ini tidak menunjukkan keturunan, tetapi dia terus ganti keturunan yang betul. Itu boleh. Tadi kenapa tak boleh? Sebab keturunan salah. Kalau keturunan yang ganti itu betul, boleh kalau dia tak tunjuk. 3/2 salah kan? Ini 1/2 betul. Walaupun dia tak tunjuk keturunan bagaimana dapat, tapi dia terus ganti 1/2 ke dalam persamaan Y sama dengan MS tambah C, dia boleh terima. Itu ingat. Okey, soalan yang seterusnya ialah tentang keturunan dan luas di bawah graf. Tahun lepas masih jarak masa. Sudah 2 tahun berturut-turut jarak lawan masa. Okey, jadi kita tengok di sini. Bahagian A1 kita diberikan 1.25. Ini ialah laju. Laju maksudnya keturunan. Dan kita diminta cari nilai T. So, kita daripada Kuang ke Serdang. So, kita guna 2 titik koordinat yang cikgu buat di sini. Seperti dalam kelas kita buat, koordinat di sini ialah 11.10. Ini T40. So, 40 tolak 10 bahagi T tolak 11. Keturunan dia sama dengan 1.25. 1 markah. Dan jawapan T ialah 35, markah yang kedua. Kemudian dia minta kita cari tempoh masa. Apa soalan tadi? Berapa lama masa diambil untuk dia sampai Sedang daripada Kuang? Okey, jadi tadi kita kata sini masa itu T35 kan? So 35 tolak 11. Cikgu buat kurungan di sini, maksudnya julat masa inilah tempoh masa dia tolak. Kita dapat 24 minit. Kemudian bahagian C ataupun bahagian B, saya rasa A1, A2 ini B lah. B ya C, nanti tengoklah. Okey, hitung purata laju. Okey, purata laju ialah jarak bahagi masa. So ini sangat jelas, jarak dia 40 km, masa dia 35 minit. Tetapi soalan minta apa? Soalan minta kilometer per jam. Maksudnya masa perlu tukar kepada jam. So 35 minit tukar kepada jam, 35 bahagi 60. So jawapan dia ialah 68.57 hingga 68.61, semua boleh terima. Pecahan wajar terima, pecahan tak wajar terima, perpuluhan pun terima. 1 markah untuk bahagian ini. Kemudian soalan 9 ialah
kalian, sudah 2 tahun berturut-turut kebarang kalian guna nama orang. So guna nama orang hati-hati ya. So di sini lelaki 4 orang, A, B, C, D. Kemudian perempuan ialah E ya. So kita boleh wakil guna huruf pertama. Okey. So senaraikan, cikgu pindahkan ini dulu ke tepi. Okey, so jawapan dia ialah kita hanya boleh 10 pasangan. Kalau kita bina jadual, kita hanya boleh terima separuh dari jadual. Seperti yang cikgu ajar dalam kelas, untuk nama orang, untuk manusia, dia kalau kita bina jadual, kita hanya boleh terima yang separuh. Separuh ke atas atau separuh ke bawah. Dan tengah-tengah itu memang tak boleh terima. So di sini ialah Adam dengan Burhan, Adam dengan Chan, Adam dengan Tarjid, Adam dengan Ilina. Burhan Chan, Burhan Tarjid, Burhan Ilina, Chan Tarjid, Chan Ilina, dan juga Tarjid Ilina. So semuanya ada 10 pasangan, 2 markah. Kalau lebih 10 markah kita senarai, kosong terus. So tahun lepas memang akan ramai pelajar tapak kosong. Nota di sini kita terima kombinasi yang betul. Kita apa masuk kombinasi yang betul? Maksudnya awak tulis AB ke BA sama, dikira satu. Kalau you tulis BA boleh, AB pun boleh. Itu maksud dia. Kemudian kedua, membenarkan 3 kesilapan. So di sini ada 10 pasangan. Katakan pelajar itu tulis 10 pasangan, dia betul 7. Ada 3 salah tulis. Contohnya tulis AF. Tak ada F kan? Contohlah. So dia masih boleh layak dapat 1 markah. Kemudian kita terima gambar raja pokok atau krik yang betul. Itu hanya diberi 1 markah. Okey. Kemudian bahagian B, yang pertama murid yang dipilih pelainan jantina. Pelainan jantina maksudnya 1 lelaki, 1 perempuan. Yang kedua, Burhan Tarjid tidak ditugaskan bersama dan. So maksudnya kita buang BD sahaja. Sebenarnya senang soalan tahun lepas. So jawapan yang pertama ialah cikgu tengok sekejap. Okey, jawapan yang pertama ialah 1 lelaki, 1 perempuan. Di sini ada 4 pasangan. Adam Ilina, Burhan Ilina, Chan Ilina, Tarjid Ilina. Sebab A, B, C, D ialah lelaki kan. So K1. So keparan kalian 4/10 atau jawapan dia 2/5. 1 markah lagi. Kemudian untuk yang kedua, tadi kita kata Burhan dan Tarjid tidak mahu kan, BD tidak mahu. Kita buang BD, kita ada lagi 9 pasangan. Yang lain semua itu terima. So 9/10. So nota di sini kita terima jawapan yang betul tanpa menyenaraikan kesudahan. Kalau kita tak senaraikan kesudahan, kita terus buat 9/10 maka penuh. Kita terima penyenaraian tanpa kurungan dan koma. Maksudnya kalau anda senaraikan sepatutnya kurungan A, B kan, tapi calon buat A, B, A, C saja, kita juga terima. So ada soalan, ada keadaan tertentu memang banyak kelonggaran. So sebenarnya matematik dalam SPM tidak susah nak skor markah tinggi, tidak susah. Okey, kemudian soalan 10. Soalan 10 dah. Okey, sekejap tunggu sekejap. Okey, alright. So sekarang kita sambung soalan 10. So ini adalah soalan isi padu. Kalau kita tengok di sini, ini adalah 1 silinder dan 2 cuboid. Okey, jadi soalan minta kita cari tinggi cuboid itu. Dia kata minyak di dalam silinder ini tuang ke dalam 2 buah cuboid. So berapa tinggi setiap cuboid? Dia tuang ke dalam 2 cuboid yang sama rata lah. Okey, jadi jawapan yang pertama kita cari isi padu silinder. Tetapi soalan kata silinder itu hanya diisi separuh penuh dengan minyak, separuh penuh. So ada 1/2 di depan. Cikgu percaya tahun lepas kalau kita tak baca soalan dengan teliti, 1/2 itu mesti dia lupa. So jangan lupa. Kemudian taraf 2 pi J kuasa 2T. Jejari 2.1, tinggi 20. Itu semua telah diberi dalam soalan. Kemudian isi padu untuk 2 kuboid. Kuboid panjang, taraf lebar, taraf tinggi. Tinggi kita guna T lah boleh.
ataupun guna X pun boleh. Tapi kita ada dua di depan kerana dua kuboid. Okey, kemudian minyak di dalam separuh silinder sama dengan minyak di dalam dua buah kuboid kan. So dua yang kita buat tadi samakan. Dua isi padu kuboid sama dengan isi padu silinder atau sebaliknya sama. Kemudian jawapan untuk T ialah 6.93. 6.93. Okey, so kita terima pi, ini tak perlu tahu, kita ganti nilai dengan betul sahaja. Maksud di sini, nota di sini sebenarnya yang paling penting ialah kalau kita tidak buat langkah kerja yang lengkap, contohnya ada pelajar dia terus macam ini, dia tidak ganti ya dengan betul ataupun langkah kerja dia tak berapa. Contohnya warna kuning ini, dia buat 20 T 138.6 T 6.93. Dia tak tunjukkan isi padu kuboid, dia tak tunjukkan isi padu silinder. Kalau pelajar macam ini 4 markah hanya layak dapat 2 markah. Jadi langkah lengkap itu mesti buat, mesti ya, dia penting. Okey, kemudian case di sini ada beberapa case. Yang penting di sini case 1 tak ada masalah, awak boleh buat macam ini, nanti you boleh baca balik video cikgu. Case 2 pun markah penuh, tak apa, kita boleh faham. Sebenarnya ada yang you tak faham pun tak apa, sebab memang ramai calon yang buat pelik-pelik. Tapi kebanyakan ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Okey. Okey, so ini tak berapa. Okey, soalan 11 ialah perimeter dan luas untuk bulatan. Okey, so ini adalah taman herba semi bulatan dan di dalam sukuan satu sukuan adalah kolam ikan. Okey, jadi kita yang pertama jumlah panjang dalam pagar untuk taman herba, sebab taman herba itu kita nak buat pagar. So itu ialah cari perimeter lah. Kemudian yang kedua cari luas taman herba itu. Okey. Jadi untuk A, kita ini puan dulu sekejap. Okey. Kita ada dua sisi yang lengkok kan untuk perimeter. Satu ialah sukuan, satu semi bulatan. So yang sukuan itu 90/360 darat 2 pi sejari 3.5 ataupun 7/2. Ataupun kalau you buat panjang lengkok untuk semi bulatan itu 180 darjah bahagi 360 darat 2 pi J, sejari J ialah 7. Okey, kemudian untuk perimeter kita tambah ya. Yang pertama itu tadi 90 darjah itu tambah dengan 160 darjah. Dan kita ada 3 sisi lagi, 7 tambah 3.5 tambah 3.5. Mana 3.5 itu? Ini ya, 1, 2, kan? 3.5, ini 3.5, ini 7. Kemudian tambah lagi 2 sisi lengkok ini. Semuanya 5. Awak ingat OK kita tak kira, OK itu bukan sisi untuk taman herba. Okey. Jadi jawapan dia sepatutnya ada 3, bukan 3, dia boleh tulis dalam bentuk pecahan wajar, pecahan tak wajar, perpuluhan. Itu kerana masalah pi, masalah pi. Ada yang guna 3.14, ada yang guna 22/7, ada yang guna 3.142. Okey, so dia ambil kira untuk semua kes lah. Sepatutnya kita guna apa yang diberi dalam soalan, iaitu 22/7. Itu paling tepat. Okey, kemudian bahagian B, luas taman herba. So kita buat luas semi bulatan ini 180 bahagi 360 darat pi J kuasa 2. Tolak dengan luas sukuan, iaitu kolam ikan, 90 darjah bahagi 360 darat pi darat J kuasa 2. Cari 3.5 atau 7/2. So jawapan dia ialah 67.38. Lebih kurang di situ. So 3 markah di sini. Anda boleh baca. Nota awak boleh baca, kalau faham, tak faham pun tak apa. Okey, kemudian case ini kita tak tengok lah, kita tak tengok di sini. Yang penting awak kena faham konsep dia. Contohnya di sini pelajar case 2 ini, dia tak menunjukkan jejari. Jejari ialah 7 untuk case yang pertama.
Yang kedua ini untuk sukuang itu 3.5. Dia tak tulis jejari berapa, tapi dia boleh bagi jawapan belakang itu 77 betul. So dia masih dikira betul. Kan? Jadi itu kelonggaran lah. Okey, tapi kita jangan ikut. Kemudian kita tengok kertas 2 bahagian B. Cikgu hanya bincang tahun 2019. Kalau sempat kita bincang sikit-sikit 2018 boleh, tak ada masalah. So untuk bahagian ini calon dikehendaki menjawab calon diberi 5 soalan kemudian menjawab 4. 5 pilih 4. Sekiranya calon jawab ke 5 soalan, boleh. Pemeriksa akan pilih 4 soalan yang markah tertinggi untuk diambil kira. Itu dia. Jadi untuk pelajar yang sederhana dan lemah, cikgu sudah pesan dalam kelas, apabila anda terima kertas 2, terus buka ke bahagian B. Jawab bahagian B betul-betul dahulu. Sebab bahagian B tidak ada soalan kebat dan dia lebih senang untuk kita skor. So ingat Okey. Jadi itu dia. So ingat Okey. Soalan bahagian B kita ada graf fungsi, ada penjelmaan, ada statistik, ada pelantongakan, ada bumi sebagai sfera. So anda pilih 5 pilih 4 ataupun 5 buat 5 kalau anda sempat. Okey, kita tengok soalan graf fungsi. Ini adalah rumusan sejak tahun 2011, fungsi kubik, kuadratik, saringan, kuadratik kubik, salingan kuadratik kubik. Ini untuk Jun 2020 kita keluar kubik. Tahun lepas SPM bulan November keluar, tahun sebelum keluar kuadratik. Jadi itulah cikgu kata mungkin kali ini 2020, sebenarnya ini kohort 2020 mungkin dia akan keluar sama ada salingan atau kubik, tapi saya tak tahulah. Itu hanya jangkaan saya sahaja. Okey. Yang penting awak kena tahu semua. Okey, so 2018 boleh tengok juga 2018 ini adalah fungsi salingan. Okey, 2 tempat kosong itu isi betul K1 K1. Ini tak ada masalah untuk majoriti pelajar. Kemudian lukis graf ini cikgu nak bincang sikit. Maka pertama untuk graf ialah lukis dengan betul skala yang seragam. Skala itu mesti seragam, satu markah. Lepas itu semua titik kita blok betul. 2 markah. Kalau ada titik salah blok, paling banyak 2 titik salah. Kalau lebih 2 titik salah, memang tak ada lagi K di sini. Kemudian lengkung yang licin. Ini contoh fungsi salingan yang hanya separuh ataupun salingan yang hanya satu lengkung. Kalau latihan yang cikgu bincang selalu, salingan itu ada 2 lengkung kan, tapi untuk soalan ini satu lengkung sahaja. Ini 2018. Okey, jadi tahun ini kemungkinan kubik lah. Tak tahulah. So itu kelicinan satu markah. So jumlah dia 4. Okey, kemudian cari nilai. Okey, cari nilai anda boleh seperti cikgu buat di sini graf. Ini tunjukkan anak panah, garis putus-putus dan cari nilai. Okey, so yang pertama itu jawapan di antara, tengok dia ada julat. Di antara 11 hingga 12. Maksudnya 11 hingga 12, 11.1, 11.2 hingga 11.9 semua boleh terima. Tapi kalau you buat dalam perpuluhan, paling banyak 2 tempat perpuluhan. Ingat. Kemudian jawapan yang kedua itu 1.6 hingga 1.8. Juga 2 tempat perpuluhan. Okey. 2 markah. Dan jawapan akhir garis lurus di sini yang kita dapat cari ialah Y sama dengan negatif 5S tambah 30. So awak ingat, itu yang perlu kita cari So cikgu tak tunjuk di sini tapi jawapan dia inilah. Anda boleh cuba. So kalau anda boleh dapat garis lurus ini betul, lukis di dalam graf dengan betul. Anda boleh dapat garis yang awak lukis dalam graf ini ini graf garis lurus. Dapat 2 markah. Okey, dapat 2 markah. Kemudian jawapan tempat yang dia menghilang persilangan itu ada 2 kan. So jawapan pertama 1.2 hingga 1.4, yang jawapan kedua 4.6 hingga 4.8. Ini julat yang boleh terima. So 1 markah setiap satu. So bahagian T 4 markah. Okey, seterusnya.
Ini untuk soalan 2009 yang paling dekat dengan kita. Soalan 12 ini ialah fungsi kuadratik ada kuasa 2. Oh, okey, sama juga kita boleh cari nilai 2 tempat kosong ini. Betul, setiap satu markah ini memang tak ada masalah untuk kebanyakan pelajar. Okey, kemudian bahagian B, graf sama, ini kuadratik, bentuk kuadratik. Samalah, markah pertama, skala dia mesti seragam. Markah kedua, titik-titik di blok betul semua. Dan yang itu 2 markah. Dan markah akhir ialah graf licin. Ini contoh graf yang cikgu lukis lah. Okey, kemudian bahagian C, cari nilai. Mesti cari dengan betul. Ada julat dia juga. Anda boleh baca. Cikgu rasa memang cukup jelas. Kalau awak buka rakaman cikgu dengan laptop, memang boleh nampak dengan jelas. Kemudian bahagian T tahun lepas, garis lurus itu ialah Y sama dengan 2S tambah 3. Kalau kita tengok garis lurus yang dia suruh kita cari memang bukan yang susah, memang senang sahaja. So kalau tengok graf cikgu, ini garis lurus dia tahun lepas, dan 2 tempat yang persilang itu nilai dia cikgu telah tunjuk di sini. Okey. So untuk soalan seterusnya, ini tak perlu. Okey, so sebelum kita pergi soalan seterusnya, kita tengok apa ataupun mana markah yang boleh kita hilang untuk graf fungsi. Okey, kalau salah julat, tidak ada markah, ataupun skala tidak seragam. Okey, skala tidak seragam. Contohnya sepatutnya 5, 10, 15. Dia buat negatif 10, negatif 15. Negatif 5 hilang. Itu tak boleh lah, tak seragam. Okey, kemudian garis berkanda. Garis berkanda maksudnya kita buat seolah-olah kita buat lukisan. Tak boleh. Ingat, lengkung hanya satu garis sahaja. Okey. Kemudian kalau bergegar, tak boleh. Garis kelab untuk bahagian tertentu, tak boleh. Salah blok, itu memang salah. Kalau kelab untuk semua, okey. Tapi jangan untuk bahagian tertentu sahaja. Kemudian lengkung tidak melalui titik yang diblok. Mana yang titik tidak diblok, tidak lalui, contohnya ini. Kedua ini, titik kedua ini tidak lalu kalau you tengok betul-betul. Itu tak boleh, salah juga. Akan dipotong markah. Okey, lagi. Okey, so ini sekarang ialah penjemahan. Penjemahan untuk 2018, bahagian A kita diberikan sata catatan dan titik P pun telah diberi ya. Okey, kita nak cari koordinat. Jawapan pertama 5 negatif 3. Anda boleh tengok balik dalam modul cikgu memang sudah beri semua soalan ini kecuali jawapan. So mungkin anda kalau belum jawab boleh kita jawab sambil betulkan jawapan. Kemudian jawapan yang kedua ialah 3-1. Jadi anda ingat penjemahan ini kalau dia gabung mesti jawab penjemahan yang belakang itu dulu baru ke depan. Okey. Kemudian bahagian B kita boleh buat, saya rasa bahagian B ini paling senang untuk calon. Untuk tahun 2018, kalau kita tengok di sini, kita pasti boleh tahu ini ialah pantolan kemudian pembesaran. Huraian yang cukup mudah, pantolan kemudian pembesaran. Okey, jawapan yang pertama ialah pantolan pada paksi Y, ataupun kalau awak tulis pantolan pada garis X sama dengan kosong, boleh juga X sama dengan kosong, so 2 markah. Kemudian kita ada lagi bahagian P ialah pembesar dengan faktor skala 2, dia telah dibesarkan 2 kali ganda pada pusat K. Ini 3 markah. So itulah cikgu kata buat ini mesti awak cuba tulis walaupun awak pelajar yang lemah sebab dia senang tapak markah. Mesti salah satu pembesaran, so mesti tulis. Okey, kemudian soalan bahagian B ini, B2, minta kita cari luas kawasan yang berlorek. So kita diberikan luas 30 meter persegi, ini adalah luas objek kalau tidak silap. Ya, so kita kena cari luas untuk image. Luas image ialah K kuasa 2 darab luas objek. So K kuasa 2 ialah 2 kuasa 2, objek 30. So kita dapat 120, kemudian tolak dengan luas objek 30, kita dapat jawapan 90. Kawasan pelorek biasanya memang ada tolak.
2 markah tambah markah akhir untuk jawapan, semuanya 3. Okey, kemudian untuk tahun 2019, bahagian A juga sama, kita diberikan sata catatan sendiri dan anda diberikan titik objek dia K ya. Okey, kita nak lakukan P kemudian PR. P ialah pantulan, R ialah putaran. Okey, so pantulan senanglah, tidak ada masalah. Anda boleh lipat garis pantulan, lepas itu cuba titikkan mana jawapan dia. Kemudian kalau R putaran boleh guna pembaris protractor, kebanyakan pelajar ataupun kebanyakan calon kita memang ada, so anda boleh guna. Okey, jadi jawapan yang pertama ialah koordinat 3, 4. Jawapan yang kedua ialah negatif 3, 6. So, untuk bahagian yang 2 markah, kalau anda buat jawapan pada sata, pada gambar raja, anda boleh dapat 1 daripada 2. Tapi kalau awak boleh dapat 2 markah, jangan buat macam itulah. Kerana kalau you buat macam itu, nanti awak hilang markah. Okey. Kemudian bahagian P, ini sangat jelas ialah putaran kan. Lepas itu pembesaran. Putaran, pembesaran. Lawang arah jam. Kan? So putaran 90 darjah, lawang arah jam, pusat negatif 3, 3. Awak boleh cuba 3 markah. Lepas itu satu lagi mesti pembesaran. Okey, sebelum itu, kalau calon tulis putaran 90 darjah ikut lawang arah jam, betul. Melawang arah jam, betul. Mengikut lawang arah jam, betul. Lawang arah jam 90 darjah, betul. Tengok banyak kelonggaran. Asalkan menunjukkan putaran, ada 90 darjah, ada lawang arah jam. Lawang itu boleh tulis lawang arah jam ataupun ikut lawang arah jam, melawang arah jam, mengikut lawang arah jam, semua betul. Tapi kita buatlah yang betul-betul putaran 90 darjah, lawang arah jam. Okey, ini BI, tak apa. Okey, kemudian bahagian yang kedua tadi ialah pembesaran dengan faktor skala 2 pada pusat K. Ini 3 markah. Okey. Alright. Kemudian luas anda diberi 288, itu ialah luas untuk KQRST. So 288 ini ialah luas image. Jadi kita perlu cari luas objek dulu. Okey, luas objek ialah guna rumus lah. Kemudian kita nak cari luas kawasan pelorek, so tolak luas image, tolak luas objek, dan jawapan akhir ialah 216. Tidak susah untuk kira. Okey, kemudian untuk case-case di sini, okey, kita boleh buat di sini ialah apa dia? Case-case tak perlulah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan tajuk statistik. Soalan tajuk statistik. So ini kalau kita tengok tahun 2018 poligon, 2019 poligon, 2020 Jun pun poligon. So tahun kali ini cikgu rasa dia bukan lagi poligon lah. So sama ada histogram atau OGIF. Tak tahulah, kita tak tahu, tapi ketiga-tiga perlu tahu jenis graf. So untuk tahun 2018, anda masih diberikan satu data seperti ini, kemudian lengkapkan jadual. Okey, maka ialah selang kelas, kegerapan dan juga titik tengah. Awak boleh rujuk kepada modul anda, ada soalan ini. Okey, kemudian kegerapan 2 markah, yang lain 1-1. So semuanya 4 markah untuk jadual. Kemudian bahagian yang B cari min, ingat kegerapan darab titik tengah, bahagi dengan jumlah kegerapan. Okey, tak ada masalah, 3 markah di sini. Kemudian untuk graf 2018, ini yang cikgu lukis ini ialah poligon kegerapan. Kegerapan lawan titik tengah. So markah pertama sama dengan graf fungsi tadi, skala mesti seragam. Kemudian yang kedua, semua titik-titik diplot dengan betul, 2 markah. Dan graf kita adalah betul dan selanjar, 1 markah. So jumlah dia 4.
Okey, kemudian bahagian T itu penyelesaian satu markah. Awak boleh buat. Kalau tak boleh, tak apalah. Abai saja satu markah. Okey, ini tahun 2019, tahun lepas. Anda diberikan OGIF ini. Anda diberi OGIF untuk membuat poligon kegerapan. Okey, jadi ini pentinglah. Bagaimana nak cari kegerapan? Tadi itu OGIF itu ialah longkokkan kan. Jadi daripada longkokkan pergi ke gerapan, kita tolak dari bawah ke atas. Ingat dah. Dan kemudian pertama itu mesti sama. Pertama itu mesti sama. Okey. Tapi cikgu tak tunjuk bagaimana dapatlah. Awak boleh cuba dan semak dengan jawapan cikgu di sini. Okey, kemudian Ming sama kegerapan taraf titik tengah bahagi dengan jumlah kegerapan. Jawapan boleh dalam perpuluhan, boleh dalam pecahan. And then Ming 3 markah. Penting mesti kena tahu cari. Kemudian untuk yang seterusnya, soalan 14. Ini ialah C dan D C ialah poligon kegerapan. Ini sekali lagi uji poligon kegerapan. Kegerapan lawan titik tengah. Semua kena betul. Skala seragan, titik blok betul, selanjar graf. Okey. Kemudian bahagian T ada maklumat, ada satu markah. Jawapan 20. Beratusan kalau tak silap. Okey, case-case contohnya 5, 16, 17 ini adalah kegerapan yang awak cari kan. Dan calon ini dia tulis kegerapan longkokkan di tepi untuk panting dan buat contohnya 60 tolak 56, 4 kan. Dia tulis di sini. Tak boleh 5, 21, 38. Ini lajur ini kalau you nak tulis di tepi ataupun di luar jadual. Jangan tulis di dalam jadual. Kerana apabila tulis di dalam jadual, kita akan anggap ini adalah multiple answer. Jawapan berganda. Tak boleh terima. Ingat walaupun kegerapan yang awak buat itu betul. Okey, di sini ada beberapa nota untuk graf statistik. Okey, yang pertama kita terima lukisan. Ini bukan statistik lagi So statistik sudah selesai. So nota ini untuk pelang dan tongakan. Minta maaf, pelang dan tongakan. So kita terima lukisan sahaja, bukan lakaran. Kalau buat lakaran tak ada markah. Yang kedua kita terima lukisan tanpa label atau salah label. Maksudnya kalau kita tak label pun tak apalah. Iaitu huruf ABCD itu. Kemudian kita terima lukisan dengan putaran yang betul. Songsang sisi tidak diterima. Jika lebih daripada satu lukisan, beri markah kepada yang betul sahaja. So ini nota yang penting nombor 5, menarik juga. Iaitu jika anda satu muka surat itu kan, biasanya satu lukisan itu satu muka surat atau separuh muka surat. Kalau separuh muka surat, biasanya kita boleh lukis 2 atau 3 kan. Jadi kepada pelajar yang mungkin tidak yakin jawapan dia betul, anda boleh lukis 2 atau 3. Salah satu betul lah sebab pemeriksa akan pilih ataupun akan cari lukisan yang betul kecuali semua salah. Harap awak faham maksud cikgu. Kemudian ini tak perlu. Ini tak perlu. Bagi garis yang berganda tak berlain. Garisan tidak sekaris, maksudnya garis itu tidak selari. Garis tebal, garis nipis, garis bengkok, semua akan tolak markah. Jika lukisan dibuat pada kertas graf, tiada markah. Tidak boleh lukis pada kertas graf. Okey, kemudian ini soalan 2018. Ini soalan 2018 memang ada sedikit mengelirukan. Okey, jawapan dia untuk A ialah ini 2/4. 3 markah. Kalau awak boleh baca. And then B1. B1 ialah pelang kan. Bukan. B1 ialah tongakan Y. Tongakan dari Y. Jawapan dia. Lepas itu B2 ialah pelang. Ini paling susah. Tahun itulah ramai calon susah dapat maka ini sebab dia agak mengelirukan. Okey, awak boleh rujuk jawapan ini. Kemudian untuk tahun 2019, jawapan yang pertama ialah pelang. Pelang dia senang 1/4 saja. 4/7. 3 markah dalam poket anda. Sangat senang.
Okey, mesti lukis. Kemudian B1 ialah tonggakan dari X. Ini pun sangat senang sebab kita boleh nampak terus sebelah kiri segitiga, sebelah kanan trapezium. 4 markah. Jadi kalau anda jumpa soalan macam ini, 7 markah sudah dalam tangan. Okey, kemudian markah akhir itu 5 markah mesti ada garis putus. Ada 3 segi 4. 3 segi 4, 3 tingkat. Ini jawapan dia. Okey, jadi kes-kes yang pertama, jawapan B1 diikuti B2 pada muka surat yang sama dan berturutan kita terima. Maksudnya kalau jawapan untuk muka surat itu untuk B1 tapi dia buat B2 juga di situ tapi dia ikut urutan B1 atas B2 bawah boleh. Kes yang satu lagi, jawapan bertukar tempat. Contohnya, jawapan B1 awak lukis di ruangan B2. Jawapan B2 awak lukis di ruangan B1. Itu dianggap salah. Tidak diterima. Okey, so mana markah yang akan kurang? Kes yang pertama, kalau garis dia berganda double line ataupun garis itu terlalu tebal, tak boleh. Saiz terlalu besar atau terlalu kecil, tak boleh. Kes yang ketiga, ada garis yang terkeluar, perpanjangan. Yang kes 4 ada celah, maksudnya ada gap. Dia tidak sambung habis. Itu tak boleh potong markah juga. Okey, kes 5 sudut bukan 90, kurang daripada 90 atau lebih dari 90, tak boleh mesti 90. Okey, soalan 16 cikgu tak bincang sebab memang majoriti pelajar tak jawab, tapi boleh cikgu juga tunjukkan jawapan. Ini jawapan dia. Untuk tahun 2019. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu untuk peraturan pemakahan untuk matematik kertas 2 tahun 2019. Harap tips-tips, harap peraturan yang cikgu bincang tadi itu membawa manfaat kepada anda semua. So sekarang ini masa untuk peperiksaan. Okey, minggu depan hari Isnin adalah kertas matematik. Setelah 4 hari awak menduduki peperiksaan, mungkin sudah letih. So malam ini awak rehat dulu. Esok Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari lagi buat persetiaan betul-betul. Paling tidak kalau boleh kelas depan 5 sains, 5A1, 5A2, 5A3 dapatlah seberapa banyak A. Cuba dapat A untuk matematik SPM. Cikgu percaya anda mampu buat. Anda mampu buat. Okey, so semoga semua berjaya dalam SPM kohort 2020 kerana kohort ini merupakan kohort yang paling mencabar dalam sejarah di negara kita. Jadi cikgu berdoa supaya semua sihat, semua berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan nanti. So itu sahaja daripada Cikgu Lau. Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan lagi, boleh minta tunjuk aja daripada cikgu dalam 3 hari ini. Okey harap tidak terlambat. So masih ada ruang untuk awak belajar sekarang. So perbincangan cikgu ini mengambil masa 1 jam 15 minit lebih kurang. So harap awak menontonlah. Cikgu tidak mau buat terlalu panjang. Kalau 2 jam itu mesti ramai tidak berminat untuk menonton. Jadi cikgu cuba buat dalam 1 jam hingga 1 jam 15 minit. So harap anda menonton terutamanya kelas saya sendiri 5A5, 5A2. Okay, so all the best untuk 5A2, 5A5 dan juga untuk semua calon tingkatan 5 kohort 2020 di SMK Bukit Asih. All the best. Itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Sekian, terima kasih.